Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini kita akan membincangkan soalan ulang kaji ahli bentuk komunikasi semester 3. Soalan kali ini sangat istimewa kerana soalannya berbentuk carta pai. Carta pai di bawah menunjukkan kemasukan pelabur asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Daripada soalan ni, kita lihat kehendak soalannya pada ayat yang pertama tidak dijelaskan. Apakah kehendak soalannya? Dia cuma bagi tahu kemasukan pelabur asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Tu je. Maksudnya kat sini ada dua data. Okey, dan dia tak bagi tahu apa pun yang kita patut buat dengan soalan ni. Okey. Jadi ingat balik seperti soalan-soalan sebelum ni, kalau dalam soalan tu tak bagi tahu apa kehendak soalan tu dengan jelas, jadi kita akan buat keputusan untuk tulis jawapan dengan menggunakan kaedah pola umum. So bila ada pola umum bermakna kita akan menganalisa data secara pola perubahan dan secara perbandingan. Okey? Okay, satu lagi keistimewaan soalan ini ialah pada akhir pada ayat yang kedua ataupun ayat yang terakhir itu, tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Okay, selama ni kita tak pernah jumpa dalam soalan-soalan yang kita bincang sebelum ni, tak ada lagi ayat yang macam ni. So apakah maksud ayat ni? Tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Okay, tak jelas kan? Dia tidak spesifik. Biasanya dia minta cabaran, dia minta sebab, faktor, punca. Tapi kali ni dia bagi secara umum, tak spesifik. Tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Keadaan apa? Tak jelas kan? Okey, disebabkan oleh itu tidak jelas kehendak soalannya. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, okey, yang kehendaknya tidak jelas dan susunan ayatnya lebih kurang keadaannya macam ni, akan tentukan jawapan kita ialah 4 tambah 0, di mana dalam setiap perenggan jawapan kita akan berikan sebab. Okey, kali ni kita pola jawapan kita ialah kali ni format jawapan kita ialah 4 tambah 0. Okey, 4 tambah 0 bermaksud format gabung. Okey, bila format gabung bermakna dalam setiap perenggan jawapan kita ada 4 perenggan jawapan. So dalam setiap perenggan jawapan mesti kita berikan sebab. Sebab dalam soalan ni pun dia kata tafsirkan kewujudan keadaan demikian. Kenapa keadaan dalam setiap pola tu berlaku. Okey? Contohnya dalam pola perubahan, kenapa dia meningkat. Jadi nanti kita berikan alasan dalam setiap perenggan. Kalau dia menurun, kenapa dia menurun. Okey? Itu maksud kehendak soalan ni. Okey, jadi kehendak soalan ni ialah formatnya format gabung, iaitu 4 tambah 0, dan kita akan menulis jawapan mengikut pola umum, iaitu biasanya bila pola umum ni kita akan buat 3 pola perubahan dan 1 pola perbandingan. Okey, diharap pelajar jelas dengan kehendak soalan ini. Biasanya kalau kita jumpa soalan macam ni, beginilah cara untuk kita tentukan jawapannya. Okey. Okey, sekarang kita akan analisa data. Okey, daripada soalan ni tadi kita dah tentukan kehendak soalan, iaitu kita akan tentukan menganalisa data dengan menggunakan kaedah pola umum.
Okey, dan formatnya tadi ialah 4 tambah 0. Bermakna nanti kita akan tentukan dulu pola perubahan dan pola perbandingannya, dan kemudian barulah kita akan tentukan sebab-sebab kenapa wujud keadaan demikian dalam setiap perenggan yang kita dah tentukan tadi polanya. Okey? Okey, jadi sekarang langkah pertama kita akan tentukan dulu pola perubahannya berdasarkan kepada cartapai yang diberi. Okey, seperti soalan sebelum ni, okey, bila kita diberikan soalan yang bukan berbentuk jadual, okey, contohnya sebelum ni kita dah pernah buat soalan berbentuk graf bar, dan kita juga pernah buat soalan berbentuk cartapai. Okay, jadi apakah langkah pertama bila kita dapat soalan yang bukan berbentuk jadual macam ni? Okey, langkah pertama ialah kita akan sediakan satu jadual khas. Kita buat sendiri jadual tu, contenglah dekat mana-mana pun. Yang penting jadual tu kita ambil datanya daripada cartapai ni. Okey, macam ni cikgu buatkan ya, kita tengok. Okey, dalam jadual ni cikgu buat, ini nampak cantik lah sebab cikgu dah buat dalam cikgu dah key in, dah type kan. Tapi kalau kamu masa periksa nanti tulis je, lukis je pakai tangan, tak payahlah cantik-cantik sangat macam ni. Okey, ini bukan macam soalan semester 2. Okey. Okay, jadi berdasarkan kepada jadual ni, data yang kita perolehi, kita dah boleh terus tengok daripada jadual. Okey, jadi mari kita analisa sama-sama. Okay, pola perubahannya kita tengok dulu. Macam ni kita nak tentukan pola perubahan, kita akan tengok setiap negara, meningkat ke, menurun ke, okay, dan sebagainya. Okay, jom kita tengok tahun 2009 Amerika Syarikat, kita tengok dua-dua tau. Kita akan analisa jumlah tahun 2009 dengan jumlah tahun 2010. Kemudian kita akan analisa juga peratus tahun 2009 dengan peratus tahun 2010. Jadi kita ada dua perkara yang kita akan analisakan. Kenapa kita kena buat dua-dua? Sebab dalam soalan dia tak spesifik, nak minta peratus ke, nak minta jumlah keseluruhan, jumlah sebenar ke. Jadi kita buat dua-dua. Kalau dia minta spesifik, dia minta peratus kemasukan pelabur asing, barulah kita akan fokus kepada kehendak soalan. Kali ini dia bagi secara umum, jadi kita akan buat tentukan dua-dua sekali. Kita akan carikan data untuk kedua-dua sekali, peratus dan juga jumlah sebenarnya. Okay, jadi dalam jadual ni, sebab tu cikgu buatkan dua-dua sekali. Jadi senang untuk kita tentukan jawapan terus. Okay, jadi dekat sini kita tengok Amerika Syarikat, jumlah pelaburannya pada tahun 2009 ialah 2,347 RM juta, dan meningkat kepada 11,732.5 juta RM juta pada tahun 2010. Maksudnya dia mengalami peningkatan. Okay, kita tulis kat tepi ni, tak nak panah. Dan China, okay, China juga meningkat jumlah keseluruhannya. Singapura juga meningkat. Taiwan menurun daripada 700. Taiwan juga meningkat daripada 700 kepada 1,200, dan jumlah keseluruhannya juga meningkat daripada 5,000 kepada 15,000. Okey, nampaknya semua data semua data untuk jumlah pelaburan bagi tahun 2000, daripada tahun 2009 hingga 2010 mengalami peningkatan. Okey, ini dari segi jumlah pelaburan. Baik, seterusnya kita akan analisa pola perubahan untuk peratus. Okey, dari data berdasarkan pada data peratusnya. Okey, kita lihat Amerika Syarikat, peratusnya meningkat. Okey, peratusnya meningkat. And then China juga China pula peratusnya meningkat. Okey, China juga peratusnya meningkat daripada 3% kepada 4%. Okey, seterusnya Singapura peratusnya menurun daripada 38% kepada 13%, menurun. Taiwan daripada 13% kepada 8%, menurun.
dan jumlah keseluruhan samalah 100%. Okey, di sini jelas. Sini peratus, sini jumlah. Terdapat perbezaan. Okey, perbezaan polanya, pola perubahannya dari segi jumlah dan juga peratus. Okey, sebab tu kita kena analisa secara berasingan kedua-dua data ni. Data jumlah keseluruhan lain, data peratus pun lain. Sebab bila kita lihat dia punya perubahannya berbeza. Ada yang naik, ada yang turun. Okey, sekarang kita dah tentukan pola perubahannya. So jadi bolehlah kita lihat kat sini pola perubahannya secara keseluruhan. Apa yang berlaku? Okey, jadi dekat sini kita boleh pilih untuk tentukan data pola perubahan ini untuk kita tuliskan dalam jawapan kita. So kita pilih yang pertama, lebih mudah kalau kita tentukan dulu ataupun kalau kita tentukan dulu jumlah keseluruhan. Okey, jumlah keseluruhan mengalami pola meningkat dari segi jumlahnya. Okey, itu satu kita dah dapat untuk perenggan jawapan kita. Okey, yang kedua, kita tengok apakah dia punya trend dari segi jumlah dan peratusnya. Okey, dalam jawapan kita nak tulis jumlah, apa yang berlaku kepada jumlah dan peratusnya dalam jawapan. Okey, sekali kita tulis sekaligus. Okey, jadi kita tengok kat dalam jadual yang kita dah tentukan kat tepi ni. Okey, kita dah analisa, kita dapati bahawa Amerika Syarikat dan China, okey, jumlahnya dan juga peratusnya dua-dua meningkat. Okey, jadi kita buat kat sini. Dua-dua meningkat. Jumlah dan peratus meningkat ialah Amerika Syarikat dan China. Okey. Lagi apa lagi pola yang ada yang kita dapat tengok kat sini, trend dia. Okey, satu lagi trend kat sini kita dapat peratus menurun tetapi jumlah meningkat. Peratus menurun, jumlah meningkat. Negara mana tu? Okey, negara Singapura dan Taiwan. Singapura, Taiwan, peratus menurun, jumlah meningkat. Okey, sekarang kita dah dapat tentukan 3 pola perubahan dengan trend polanya yang berbeza. Okey, jadi macam itulah cara untuk kita tentukan pola perubahan sekiranya kita mempunyai data lebih dari satu. Maksudnya ini pun ada ciri-ciri pola 2 jadual juga. Okey, sebab kita kena lihat 2 sekali dalam satu masa. Maksudnya nak lihat pola perubahan, tetapi dalam masa yang sama kita kena tengok 2 data sekali, jumlah dan juga peratus. Itu satu jadual untuk jumlah, satu jadual untuk peratus. Maknanya ini ialah 2 jadual. Jadi nampak hebat tak sekarang? Kita dah naik satu lagi step level baru, iaitu kita buat pola perubahan dalam masa yang sama. Kita buat pola 2 jadual, dalam masa yang sama kita buat carta pie. Tu maksudnya kamu dah berada pada level yang tinggi. Okey, kita dah tentukan pola perubahan. Baik, kali ini kita akan tentukan pola perbandingan. Okey, daripada jadual ni kita tentukan dulu pola perbandingan daripada jumlah keseluruhan. Okey, daripada jumlah keseluruhan ni kita dapati tahun 2010 lebih tinggi berbanding tahun 2009. Okey, 2010 tinggi, 2009 rendah. Okey. Seterusnya kita tentukan pula jumlah pelaburan, okey, untuk tahun 2009 dan tahun 2010. Okey, dari segi pola perbandingannya. Okey, tahun 2009 jumlah yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China. Dan tahun 2010 yang paling tinggi jumlah pelaburannya ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China. Okey, dari segi peratusannya pula, yang paling tinggi ialah pada tahun 2009 yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China. Begitu juga pada tahun 2010 peratusan yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat
dan yang paling rendah ialah China. Okey. Jadi sekarang kita dah siap tentukan pola perbandingan bagi jumlah pelaburan dan peratusan untuk kedua-dua tahun 2009 dan 2010. Okey, sekarang baru kita buat kita tentukan macam mana kita nak tulis jawapan kita. Okey. Jadi sama juga macam pola perubahan tadi, kita tulis jawapan kita dengan menggabungkan peratus dan jumlah keseluruhan. So untuk pola perbandingan juga sama, kita akan tulis jawapan kita dengan menggabungkan peratus dan jumlah pelaburannya. Okey, jadi berdasarkan kepada data yang telah kita tentukan tadi, yang tinggi rendah. Okey, jadi bolehlah kita buat kesimpulan bahawa di sini pada tahun 2009 jumlah pelaburan yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat. Begitu juga dengan tahun 2010. Jumlah pelaburan yang paling tinggi ialah dari Amerika Syarikat. Manakala yang paling rendah ialah pada tahun 2009 dan 2010 ialah dari negara China. Dan sama juga dengan nilai peratusannya, di mana pada tahun 2009 nilai yang paling peratus yang paling tinggi ialah daripada Amerika Syarikat, dan peratus yang paling tinggi pada tahun 2010 juga daripada Amerika Syarikat. Manakala peratus yang paling rendah pada tahun 2009 ialah daripada negara China. Begitu juga pada tahun 2010 peratus yang paling rendah ialah daripada negara China. Okey, jadi inilah kita tentukan kaedah penulisan jawapan kita. Kita tentukan dengan menggabungkan kedua-dua data yang kita peroleh, iaitu dari segi jumlah pelaburan dan juga peratus. Yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat, dan yang paling rendah ialah China bagi kedua-dua tahun 2009 dan tahun 2010. Okey, kenapa kita tulis macam tu? Dalam soalan ni dia tulis pada tahun kemasukan pelabur asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan pada tahun 2010. Jadi kita tulis jawapan nanti pada tahun 2009 negara yang jumlah paling tinggi dan peratusnya paling tinggi ialah Amerika Syarikat, manakala negara yang jumlah dan peratusnya paling rendah ialah China. Kemudian pada tahun 2010 pula negara yang jumlah dan peratusnya paling tinggi ialah Amerika Syarikat, dan negara yang jumlah dan peratus pelaburannya paling rendah ialah China. Jawapannya kita tulis secara berasingan mengikut tahun. Okey, berbeza dengan tadi berbeza dengan cara penulisan sekira kehendak soalan tu dari tahun. Okey, yang ini pada tahun kita asingkan mengikut tahun. Kalau dari tahun kita asingkan mengikut dari. Baik, seterusnya kita akan tentukan sebab-sebab mengapa berlaku demikian, okey, dalam setiap perenggan jawapan kita. Okey, tadi kita dah tentukan bahawa dalam perenggan pertama kita akan jawapan kita ialah jumlah keseluruhan. Dalam perenggan kedua, ini untuk pola perubahan dalam perenggan kedua kita tentukan bahawa jawapan kita tadi ialah jumlah pelaburan dan peratus meningkat. Yang ketiga ialah jumlah pelaburan meningkat tetapi peratus menurun, iaitu negara Singapura dan juga negara Taiwan. Dan akhir sekali tadi, perenggan yang keempat, kita tentukan bahawa pola perbandingan untuk tahun 2009 yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China.
Okey, dan begitu juga pada tahun 2010 yang paling tinggi ialah Amerika Syarikat dan yang paling rendah ialah China. Okey, so kita dah tentukan 4 jenis analisa data untuk keempat-empat perenggan tadi. Okey, jadi sekarang kita nak berikan sebab untuk keempat-empat perenggan kita ni. Jadi tadi jumlah keseluruhan kita dapati bahawa berlaku peningkatan dalam jumlah keseluruhan untuk pola perubahan lah, berlaku peningkatan dalam jumlah keseluruhan. Jadi mengapa berlakunya peningkatan dari segi pelaburan ni? Okey, peningkatan ini disebabkan oleh kenapa banyak negara melabur ke dalam negara kita. Sebab apa? Antara sebab banyak negara berminat untuk melabur ke dalam negara kita ialah disebabkan oleh negara kita yang aman. Okey, jadi sebab yang pertama ialah kestabilan politik. Okey, kalau kita lihat tiba-tiba negara tu berlaku peperangan, orang yang berniaga dekat ataupun ada urusan perniagaan dekat dalam satu negara tu, dia akan cepat-cepat tarik balik saham, okey, ataupun akan batalkan bisnes dia dekat negara tu jika negara tak stabil. Okey, seterusnya perenggan yang kedua kita tentukan tadi bahawa jumlah pelaburan dan peratus meningkat, iaitu negara Amerika Syarikat dan China. Okey, kenapa kedua-dua negara ni menambah pelaburan mereka ke dalam Malaysia? Okey, antara sebabnya ialah hubungan diplomatik yang baik antara Malaysia dengan negara itu. Okey, dan juga antara sebab lain ialah negara Malaysia mempunyai sumber bahan mentah yang tak ada dekat negara dia. Itu pun boleh juga jadikan jawapan. Okey, seterusnya untuk perenggan ketiga, jumlah pelaburan meningkat tetapi peratus menurun. Okey, iaitu negara Singapura dan Taiwan. Okey, ini boleh juga kita tulis jawapan kita. Maksudnya dia menurunkan jumlah peratus pelaburan kat Malaysia ni. Tapi dari segi jumlah pelaburannya bertambah. Okey, ini disebabkan boleh juga kita nak tulis cita rasa yang sama. Okey, sebab Singapura juga daripada negara ASEAN kan. Okey, ini disebabkan oleh cita rasa yang sama antara kedua-dua negara. Jadi mereka mengurangkan peratus pelaburan. Okey, mungkin produknya hampir sama jadi dia kurangkan pelaburan. Okey, dan untuk perenggan yang ketiga, kenapa Amerika tinggi pelaburannya dan China rendah pelaburannya ke Malaysia? Okey, untuk kedua-dua tahun ni. Okey, ini mungkin dasar luar negara. Okey, Malaysia ingin meluaskan lagi ekonominya ke luar negara. Okey, antara sebab-sebabnya lah, boleh letak lain-lain juga. Okey. Diharap soalan kali ini yang sangat istimewa, di mana format jawapannya gabung 4+0 dan soalannya pula berbentuk catapai. Okey, kali ini dapat memberikan pengalaman yang baru kepada pelajar dan pelajar mendapat idea bagaimana untuk menulis jawapan jika mendapat soalan yang berbentuk seperti ini. Okey, bagi soalan-soalan yang akan datang nanti. Okey, jadi harap pelajar dapat menulis jawapan dengan lebih baik untuk soalan kali ini. Okey, jumpa lagi dalam kelas ulang kaji yang akan datang. Bye.